Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua kerana membenarkan saya turut mengambil bahagian dalam perbahasan penambahan bajet. Datuk Yang Di-Pertua, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanraya Pilihan Raya SPR, iaitu pada tahun ini sejumlah 4 juta pemilih ataupun rakyat Malaysia masih lagi tidak mendaftar sebagai pemilih. Dan saya telah pun memperhatikan bajet tambahan pada kali ini. Sebenarnya SPR juga ada meminta untuk mengadakan penambahan bajet untuk Suruhanjaya tersebut. Tetapi apa yang saya ingin sebutkan di sini, untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya parti-parti politik telah pun dihentikan untuk melantik penolong pendaftar pengundi baru. Jadi saya rasa jikalau kerajaan mempunyai hasrat untuk menambahkan pengundi baru, saya rasa pihak SPR haruslah membenarkan semua parti politik untuk meneruskan kerja-kerja mendaftar pemilih baru. Dan saya mengambil satu contoh, iaitu pada 20 hari bulan Mac, Timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri di dalam satu perhimpunan ataupun mesyuarat UMNO Selangor, beliau telah pun menjanjikan ganjaan ataupun hadiah tunai sebanyak 30,000 kepada cawangan yang mendaftar paling banyak pengundi baru di Selangor. Hadiah kedua 20,000, hadiah ketiga 30,000, hadiah ketiga 10,000. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sebenarnya parti tak kira lah daripada sebelah sana ataupun sebelah sini, kita ada tanggungjawab untuk mendaftar pengundi baru. Tetapi saya berasa kesal. Tadi saya sebut parti politik tidak dibenarkan untuk mendaftar pemilih. Tetapi UMNO Selangor pula mempunyai hak keistimewaan untuk mendaftar pengundi baru dan mendapat ganjaran yang ditawarkan oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi dalam perkara ini saya memohon pihak kerajaan dapat memberi satu penjelasan yang munasabah kepada semua ahli-ahli parlimen di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan pada masa yang sama, satu soalan yang saya pernah tujukan kepada pihak kerajaan, iaitu sebelum ini Yang Berhormat Menteri di sebelah sana telah pun menjawab saya bahawa satu kajian telah pun dijalankan di mana kajian tersebut menyatakan bahawa parti-parti politik tidak sesuai lagi digunakan untuk mendaftar pemilih baru. Dan jikalau adanya kajian tersebut, saya mohon pihak kerajaan supaya mengemukakan hasil kajian tersebut kepada semua ahli-ahli parlimen ataupun semua ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan Yang Mulia ini, supaya kita mengetahui apa yang sebenarnya hasil kajian tersebut. Datuk Yang Di-Pertua, perkara yang kedua yang saya ingin menyentuh iaitu terima kasih Rasa, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebenarnya terima kasih. Sebenarnya pada pengetahuan kita bahawa sebenarnya jumlah jumlah pengundi yang didaftar oleh SPR pada 3 tahun yang lepas ini memang menunjukkan kemerosotan yang sangat serius. Sebab tidak diberikan peluang kepada parti-parti politik. Parti-parti politik ini dia berlumba-lumba. Okey, kalau UMNO nak daftarkan pengundi baru, pihak pakatan pun nak daftar juga. Jadi kita berlumba-lumba, ini perlumbaan yang sihat. Okey, tetapi sekarang apabila dia hanya bagi satu pihak saja, iaitu UMNO, untuk daftarkan pengundi baru, maka sebelah satu nampaknya memang tidak adil. Tidak menunjukkan keadilan, dan akibatnya rakyat itu dia dimangsakan kerana mereka tidak mendapat tempat untuk mendaftarkan pengundi baru dan merosot. Kita tahu, saya nak minta Rasa kalau boleh tanya berapa yang telah kemerosotan itu berbanding daripada 2008 sampai 2013 dan sekarang 2013 sampai 2016, berapa kemerosotan itu? Ya, jadi masukkan ucapan Yang Berhormat Bayan Baru ke dalam ucapan saya. Ada dua yang bangun. Okey, sila. Ya, betul kata sila. Terima kasih Tuan Betul. Saya tertarik dengan pandangan Rasa sebentar tadi. Adakah Rasa mengetahui bahawa sebenarnya kalau mengikut maklumat yang kita terima, bukan sekadar parti-parti politik di sebelah pembangkang ini tidak dibenarkan menjadi penolong pendaftar, tetapi digerakkan JKKK, Jasa Kemas dan sebagainya agensi kerajaan
yang dilihat cenderung bersama-sama dengan parti pemerintah yang telah pun bergerak mendaftar pemilih, dan ini tentunya menambahkan lagi masalah dari segi apa yang berlaku, kerana pendaftaran pemilih ini seharusnya bebas dan tidak terpengaruh ke mana-mana fahaman politik. Malah kalau kita lihat misalnya statistik Januari hingga Jun tahun 2010, kita dahulu pernah daftar 107,000 pengundi berbanding dengan Barisan Nasional pada ketika itu hanya 59,000. Maknanya kita lebih aktif mendaftar milih. Apa pandangan? Ya, Kapal. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat rasa saya nak memberi pandangan. Kini kita nak mempelawa semua warga negara untuk mendaftar dan mengundi. Jadi sebelum ni pun saya dah bawa cadangan bahawa apabila seseorang itu menjangkau usia 21 tahun, dia sepatutnya dijadikan secara automatik sebagai seorang warga negara untuk mengundi. Cadangan ini perlu diselaraskan, diselidik dan dibawa ke pelaksanaan. Tapi rata-ratanya nampak gaya kerajaan tidak mencenderung ataupun tidak ke arah begitu. So saya merasakan, saya ingin mencadangkan lagi sekali bahawa negara kita sebagai seorang warga negara, hak mereka, hak yang paling bagus dan paling mutamat adalah hak untuk mengundi. Yang ini wajib dilaksanakan secara automatik. Penjelasan dan pandangan yang berhormat. Terima kasih. Datuk Speaker. Ya, dua lagi. Saya terpulang pada Yang Berhormat. Masa Yang Berhormat 15 minit, Yang Berhormat. Ya. Paya Siput. Sungai Siput. Sungai Siput dan Penampang. Ya, Sungai Siput. Bukan, Batu Gajah, Batu Gajah. Batu Gajah, ya. Nampak dulu lah, Sungai Siput. Ya. Boleh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Mengikut perlembagaan kita, sesiapa yang telah mencapai umur 21 tahun adalah layak untuk menjadi pengundi. Jadi apa salahnya hak untuk sesiapa saja untuk membantu mereka yang telah mencapai umur 21 tahun itu untuk didaftarkan sebagai pengundi. Saya tidak faham kenapa hak itu hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja. Hak itu boleh diberikan kepada siapa-siapa saja yang hanya nak membantu mendaftarkannya sebagai seorang pengundi. Dan lagi pun saya tidak faham, adakah mengisi borang pemilih itu sebagai pendaftar pengundi itu begitu susah sangat? Saya rasa semua orang boleh buat. Borang itu adalah borang yang agak mudah dan kita semua pernah buat sebelum ini. Dan saya terlampau banyak masalah dalam mengisi borang itu. Jadi apa pandangan Yang Berhormat berkaitan dengan perkara ini? Terima kasih. Datuk Speaker. Ya, sudah. Penampang. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin menambah rasa. Setujukah rasa bahawa seperti mana yang diulas oleh Bukit Katil, JKK, Ketua Kampung dan Jasa boleh mendaftar pemilih baru? Bolehkah SPR juga memberi kuasa kepada wakil rakyat untuk mendaftar pemilih baru? Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang berminat dengan isu pendaftaran pengundi baru, dan saya berharap dalam perkara ini pihak kementerian ataupun pihak kerajaan boleh memberi satu jawapan ya di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan tadi ucapan-ucapan Yang Berhormat tadi semua masukkan ke dalam ucapan saya. Untuk perkara kedua mengenai Kementerian Pendidikan, ya, pelajaran dan juga pendidikan tinggi, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa ya sebenarnya saya telah pun mengemukakan satu soalan kepada Menteri Pendidikan pada 2 minggu yang lepas, di mana sebenarnya bajet bagi tahun ini untuk Kementerian Pendidikan, kerajaan tidak memberi pecahan ataupun butiran yang disalurkan, peruntukan yang disalurkan kepada sekolah kebangsaan, kepada SJKC, kepada SJKT dan sebagainya. Dan jawapan yang saya dapat daripada Menteri Pendidikan adalah Kementerian Pendidikan masih lagi menunggu perincian pembahagian peruntukan mengikut aliran skora dari pihak Kementerian Kewangan. Saya rasa ini sesuatu yang tidak berkenaan tengah berlaku. Sebab sebelum ini saya merujuk kepada bajet 2014 dan 2015, setiap tahun kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan ada mewujudkan butir-butiran
untuk semua aliran sekolah. Katakan SK dapat 100 juta, SJKC dapat 50 juta, SJKT dapat 50 juta. Tetapi amat pelik sekali. Tahun ini saya tak tahu mengapa, sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan sebanyak 500 juta akan diperuntukkan untuk penyelenggaraan. Tetapi sampai hari ini putih-putiran tersebut tidak dapat diketahui oleh kita semua. Jadi saya memohon pihak Kementerian Pendidikan ataupun pihak Kementerian Kewangan boleh memberi satu penjelasan yang munasabah kepada Dewan Yang Mulia ini. Dan perkara kedua dalam isu pendidikan iaitu mengenai pengiktirafan SIJU UVC. Saya rasa dalam pengiktirafan SIJU UVC ini, baru-baru ini saya ada lihat di satu temu ramah bersama Sinchu Daily bersama Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, di mana beliau kata pada masa ini pihak kerajaan sedang mengkaji untuk mengiktiraf SIJU UVC. Saya ingin nak merekodkan sekali lagi di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya timbalan Menteri Pendidikan Tinggi yang sebelum ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Ho Kok Chong, pernah mengeluarkan kenyataan di mana kerajaan sebenarnya telah pun mengadakan kerja-kerja pengiktirafan SIJU UVC. Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi yang sebelum ini telah pun menyatakan bahawa sebenarnya 90% kerja-kerja pengiktirafan telah pun dijalankan. Cuma tinggal 5% lagi isu teknikal. Dan saya ingin mohon kepada pihak kerajaan supaya memberi jawapan ataupun penjelasan, ya adakah satu pasukan ataupun task force telah pun ditubuhkan untuk meninjau ataupun meneliti isu-isu pengiktirafan SIJU UVC. Sebab saya baru-baru ini saya lihat ada menteri dia pergi ke Sarawak, dia kata kerajaan akan iktiraf UVC. Ini sampai pilihan raya dia macam-macam boleh janji. Tetapi lepas pilihan raya, tiap-tiap tahun saya bangkitkan isu pengiktirafan UVC, UVC tidak diiktiraf. Ini saya mohon pihak kerajaan untuk menjawab. Dan perkara yang terakhir iaitu mengenai Kementerian KPKT. Ini isu kawasan saya sendiri. Saya rasa sejak saya masuk di dalam Dewan ini, setiap kali ada perbahasan saya ada membangkitkan isu banjir kilat yang dihadapi oleh penduduk kawasan saya, iaitu Taman Bukit Mas. Mereka telah pun dihantui oleh bencana banjir kilat selama 24 tahun. Dan perkara ini sampai hari ini tidak boleh diselesaikan. Dan saya secara sendiri telah pun bertulis kepada Menteri KPKT, tetapi sampai hari ini tiada sebarang tindakan telah dilakukan. Jadi saya mohon pihak kerajaan boleh memandang serius perkara ini kerana adalah tanggungjawab kepada kita semua termasuk kerajaan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi dengan kata-kata ini saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua yang membenarkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Terima kasih. Ya, Johor Bahru. Lepas Johor Bahru, Farid Buntal, lepas tu Yang Berhormat